Menyebut tentang khianat ni tuan-tuan. Ada yang mendakwa MP Bukit Gantang pengkhianat. Dia kata pengkhianat ni. Kan? Kenapa pengkhianat? Telah pun apa orang kata meninggalkan kerajaan yang ada apa orang kata parti mereka sendiri. Aduh, ya Malaysia Gazette ni. Telah meninggalkan parti mereka sendiri. Alright. Okey. PN Bukit Gantang bagi tempoh seminggu untuk Syed Abdul Hussein bersemuka dengan. Okey, saya baca. Perikatan Nasional Bukit Gantang mencabar Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Hussein untuk berjumpa undi di kawasannya dalam masa seminggu. Timbalan PN bahagian Bukit Gantang Ahmad Man berkata ibu berkaitan kenyataan beliau yang memaklumkan hanya akan meletak jawatan jika semua pengundi di Parlimen Bukit Gantang menyatakan perkara itu kepadanya. Baik. Kenyataan baru-baru ini dalam satu wawancara YB Syed ni mengatakan kenapa beliau nak kena letak jawatan. Okey, sebelum tu dia ni parti mana kan? Okey, sebelum ini pada tahun 2018 dia menang di bawah tiket Barisan Nasional. Kemudian dia keluar daripada dia keluar ke sebagainya saya tinggal. Ke dia menang dalam tiket bebas saya ingat. Tapi 2018 dia menang dan dia memegang tiket bebas. Dia sebelum UMNO keluar kemudian dia menang dalam tiket bebas. Okey, betul. Dia UMNO tapi tidak dicalonkan, tapi kemudian bertanding bebas dan dia menang. Okey. Tetapi pada waktu itu dia menyatakan sokongan kepada PN lah. Selepas itu bila tahun 2022 sebelum 2022 beliau menyertai Bersatu dan bertanding di bawah tiket Bersatu dan menang. Setelah itu 4 menjadi 5 orang telah masuk termasuk Bukit Gantang bagi menyatakan sokongan kepada PMX pada waktu itu. So Bersatu Bukit Gantang tak puas hati lah. Dia kata apa ni kan, kalau sekiranya betul-betul ni letak jawatan lah. Kalau betul-betul anak jantan letak jawatan. Sebab apa? Dia menang dalam keadaan dia menggunakan tiket parti Bersatu pada waktu itu dia kata. Sebenarnya kalau nak ikutkan Syed ni, YB Syed ni antara orang yang boleh menang dengan nama dia sendiri. Itu saya kena akui. Kan? Dengan nama dia sendiri. Itu kita kena akui. Now dia buat satu wawancara. Dia kata kalau sekiranya nak saya letak jawatan boleh, tapi seluruh pengundi tu kena sign kata setuju saya letak jawatan. Baru dia letak jawatan. So dia buat satu kenyataan mengejutkan baru-baru ini. Katanya apa yang berlaku? Dia menyatakan bahawa sebenarnya bila PMX menawarkan kepada pembangkang, kan? PMX menawarkan kepada pembangkang ini secara tersirat bahawa pembangkang boleh datang dan berunding dengan kerajaan berkenaan peruntukan. Sepatutnya kerja ketua pembangkang dan juga presiden kepada Parti Bersatu jumpalah MP pembangkang, kata baik dia ada dah tawaran daripada kerajaan, jom kita bincang apa yang kita kena minta dengan kerajaan, jom kita bawa ke sana. Tetapi rupanya perkara ini tidak berlaku. Menurut MP Bukit Gantang, Muhyiddin Yassin tak pernah berjumpa dengan dia orang pun. Kan? Muhyiddin Yassin tidak pernah berjumpa dengan mereka pun. Pemain 2020 yang menjatuhkan kerajaan adalah Azmin. Kita kena ingat pada tahun 2015, Penubuhan Amanah dan Pakatan Harapan 2016 yang menghalang penubuhan Pakatan Harapan, yang menolak penubuhan Pakatan Harapan, yang menidakkan penubuhan Pakatan Harapan antaranya adalah Azmin Ali. Dan the gang lah. 25 orang menandatangani. Pada masa itu minta Kak Wan Azizah dipecat sebagai presiden kerana membelakangkan PAS. Rafizi kata, kita tak boleh bergantung lagi kepada PAS. Kita tak boleh rely kepada PAS. Azmin masih nak dengan PAS. So, bila dia naik dan akhirnya dia berjaya menyusup melalui Jalan Mahathir, dia merancang perancangan dengan PAS pada waktu itu untuk menjatuhkan kerajaan. Dengan UMNO, dengan PAS, terutama dengan PAS. Sebab kalau kita kena faham, hubungan di antara Azmin dengan UMNO bukan melalui Azmin dengan UMNO sahaja. Dia melalui PAS. Dan akhirnya 2020 kerajaan tumbang. Malah Hadi sendiri mengeluarkan dalil mengatakan tebuk atap, dia kata. Tak salah tebuk atap. Sebab kerajaan ini kerajaan yang tak betul, kerajaan yang tak Islamik, kerajaan yang tak cukup Melayu. Maka tak salah kita mempertahan dan merampas negara untuk mengislamkan
Matlamat menghalalkan cara, betul? Sekali lagi akhirnya, bila berlaku mufakat nasional pada waktu itu, sebelum itu mufakat nasional, bila jatuh kerajaan, matlamat menghalalkan cara, UMNO dah lemah. Bila UMNO lemah, instead of bekerjasama dengan UMNO dan menyokong UMNO, disokong bersatu. Kita tengok PRN Melaka, PRN Johor. Pada waktu itu siapa lawan siapa, tuan-tuan? Pakatan Harapan lawan Perikatan Nasional, lawan UMNO Barisan Nasional. So, Pakatan Harapan pada Perikatan Nasional pada waktu itu adalah bersatu dan juga PAS. So, di mana kesetiaan PAS pada UMNO? Sebenarnya PAS tidak pernah setia pada UMNO kerana Melayu, kerana Islam. Bukan. Dia yang penting, kesetiaan mereka adalah pada matlamat mereka. Asalkan capai matlamat mereka menjadi kerajaan, asal matlamat mereka mencapai mereka menjadi menteri, timbalan menteri dan sewaktu dengannya, bagaimana cara mereka melakukan itu tidak penting. Adakah dengan cara khianat, adakah dengan cara sabotaj, adakah dengan cara nak jatuhkan kerajaan, dengan cara tebuk atap, itu tak penting. Yang penting mereka jadi kerajaan. Walaupun mandat rakyat tak mandat rakyat, lantaklah. Yang penting mereka jadi kerajaan. So akhirnya kita nampak sekarang ini cerita dia apa, tuan-tuan? Masih lagi cerita nak tebuk atap. Kalau kita ingat, masih lagi cerita nak tebuk atap, tuan-tuan. Sampai sekarang Hadi masih lagi bercerita nak tebuk atap. Jadi kesimpulan dia, apa yang saya nak cakapkan dekat sini? So, dakwaan mengatakan Hadi terbaik PAS di bawah Hadi, betul. Saya setuju. Tapi terbaik dia di bawah Hadi kerana Hadi sanggup menggunakan apa saja cara. Termasuk cara mengkhianati. Cara yang dilarang oleh Tuhan, oleh agama. Khianat, tuan-tuan. Cara khianat kawan, bekerjasama dengan musuh untuk khianat kawan sendiri. Tak apa, tebuk atap, tak apa. Yang penting matlamat mereka tercapai. Itu beza dengan Tuan Guru Nik Aziz. Beza dengan Tuan Guru Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz, dia tak gunakan cara itu. Termasuk fitnah. Tuan Guru Haji Hadi ni dengan geng-geng dia, sanggup fitnah pun tak apa. Sebutkan akta hasutan pun tak apa. Janji matlamat mereka tercapai. Jadi disebabkan oleh ini, tuan-tuan, saya setuju bahawa kenyataan hari ini, bahawa di bawah Hadi memang antara yang terbaik adalah di bawah Hadi. Saya setuju dengan kenyataan itu. Cuma saya kata, saya tambah sikit. Ia berlaku kerana Hadi adalah seorang yang sangat brutal. Kalau kita ingat Mahathir tu brutal dalam politik, tuan-tuan. Kita kena ingat, anak murid Mahathir adalah Hadi Awang. Hadi Awang pun lagi brutal. Tapi tak boleh lawan Tok Guru lah. Tok Guru dia sangat brutal. Hadi Awang tu lagi brutal. Beza dengan Mahathir ni dia buat kerja sendiri. Kita nampak dia yang buat. Hadi Awang dia tak buat, tuan-tuan. Dia tak buat nampak depan mata. Maksud saya, dia bawa belakang, orang lain yang ditonjolkan dekat depan. Saya bagi contoh macam ni. Timbul isu Samsuri jadi apa orang kata, ketua APN kan, ganti Hadi. Siapa jawab? Tuan Ibrahim Tuan Man jawab. Tuan Ibrahim Tuan Man yang jawab. Tak timbul siapa ketua APN walaupun PAS lebih besar. PAS mengakui parti itu lebih besar berbanding bersatu, namun berpendapat tidak perlu ditimbulkan siapa yang sepatutnya mengetuai APN. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, prinsip kerjasama parti dalam gabungan ialah mencapai kesepakatan sebelum membuat sebarang keputusan. Kata beliau. Sebelum ini pun tak ada pun perbincangan bersama dengan UMNO. So akhirnya tetap juga mereka berpisah dengan UMNO. Dan tak mustahil selepas ini mereka akan berpisah dengan PAS dan bergabung balik dengan UMNO kalau mereka nak. So poinnya dekat sini, kalau perasan dekat situ macam saya kata tadi, Hadi Awang tak buat statement. Orang lain buat statement. So itu kelebihan Hadi Awang lah. So kudos lah kepada dia, seorang yang pandai dalam politik tu. Bagi saya dia seorang yang bijak untuk mengatur neraca politik dia. Kan? Neraca politik dia. So bagi saya dia adalah seorang yang bijak dalam neraca tersebut dan kudos kepada dia lah. Cuma saya nak bagi tahu kepada geng-geng PN, jangan rasa macam ini adalah perjuangan suci. Ini adalah ulama yang memperjuangkan Islam. Tak. Ulama yang sebenar yang saya recognize, bagi saya seorang wali adalah Tuan Guru Nik Aziz. Dia seorang wali. Untuk saya nak menyebut Hadi ni, perkataan Tuan Guru pun bagi saya tak layak, tuan-tuan. Ustaz pun tak layak. Haji Hadi lah bagi saya.
Dia ada ilmu agama? Ada. Saya tak mengakui. Saya tak mengatakan ilmu dia tu kurang. Tak. Tapi untuk sampai ke level Tuan Guru. Sebab bagi saya, kalau kita nak kira berilmu ni tuan-tuan, iblis tu pun berilmu. Kalau nak kita banyak ilmu, iblis tu banyak ilmu tuan-tuan. Lagi banyak ilmu daripada kita. Tapi kenapa dia dilaknat? Kerana sifat kesombongan dia. Kalau kita nak cerita. Pengkhianatan dia. Dia khianat pada apa? Dia khianat kepada amanah yang Allah bagi. Supaya tunduk kepada aku. Allah kata tunduk kepada aku. Ikut apa yang aku cakap buat. Tapi dia khianat. Sebab itu pengkhianat akan dikhianati. Bagi saya mudah saja. Tok guru, ulama, syekh, ustaz tidak akan jadi kalis kepada apa orang kata bencana khianat. Once kita khianat, benda itu akan balik kepada kita.